tolong paparkan tak? Boleh. Sudah. Ada masalah dekat share screen. Boleh terus cerita. Okey. Sekarang ni pada page 37 dan 38, kat sini ada diterangkan tentang manusia, tempoh masa dan bahasa asas, ada tarikh, ada ummah, ada separa manusia. Okey, kita belajar, tak silap saya form 1 lah kot, sejarah dengan geografi kan, tentang zaman Paleolitik, di mana jumpa caveman yang seakan-akan bukan manusia biasa tapi tangan panjang, jalan membongkok. Dan hit dalam fikiran kita. Adakah Nabi Muhammad Nabi Adam kita manusia pertama macam tu? Jadi kat mana Nabi Adam kita? Jadi sesiapa yang belajar kat sekolah menengah Arab pun, aliran Arab pun, biasanya cikgu-cikgu sekolah tidak menyatakan kesinambungan berkenaan dengan orang dalam gua tu, caveman tu, zaman batu tu, dengan Nabi Adam. Jadi ada gap di situ. Belajar sejarah lain, belajar agama lain. Okey, jadi di sini dalam page 37 dinyatakan di sini bahawa Nabi Adam adalah Homo sapiens, manusia yang pertama, dan sebelum kejadian Nabi Adam tu, mereka bukanlah manusia yang normal, bukan normal. Dia orang bukanlah Homo sapiens. Jadi maksudnya itu adalah kejadian Allah sebelum Nabi Adam. Dan kita juga tengok contohnya dinosaur. Apa lagi yang benda-benda yang kita tak nampak tapi nampak tulang-tulang rangka kan. Kita nampak kiraan kewujudan makhluk-makhluk itu berjuta-juta tahun. Dalam buku ni, berdasarkan buku ni, tarikh kejadian Nabi Adam adalah 40,000 ataupun 16,000 sebelum Masihi. Maksudnya paling lama kita dengan Nabi Adam adalah 40,000. Kita cek tulang-tulang rangka-rangka dinosaur semua tu berjuta-juta tahun. Jadi bukanlah, maksudnya semua kejadian itu adalah sebelum Nabi Adam. Okay? So, sekarang ni kita tengok lagi. Zaman Nabi Adam dan anak-anaknya, itu zaman batu. Lepas tu ada zaman Nabi Idris, zaman Nabi Nuh. Dapat tak? Ada screen tak? Kita menunggu daripada pihak Web TV untuk buka skrin. Sudah Okey. Macam nanti pendengar tak dapat bayangkan tentang timeline. Okey, tak ada masalah. Teruskan dulu. Boleh teruskan perbincangan. Kita menunggu lagi. Okey. Kita menunggu lagi ya. Lepas tu tengok pertengahan ummah. Itu pada zaman awal gangsa. Pada zaman awal gangsa ni dalam buku ini menyatakan masa Nabi, pada masa itulah Nabi Idris. Lepas tu zaman gangsa Nabi Nuh, Hud dan Soleh. Okey. Kita tengok Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Soleh. Dan pada masa yang sama, itu adalah pertengahan tamadun Mesopotamia dan bermulanya tamadun Mesir. Saudara kena ingat dalam dunia kita macam commercial TV ataupun dokumentari, kebanyakannya mengetengahkan tamadun macam Mesopotamia, tamadun India, tamadun Olmec, Cina, Greek semua. Jadi bila kita tengok tamadun-tamadun tu, kita akan terfikir kat mana Nabi kita ya. Dan cuba saya tengok masa Nabi Nuh, pertengahan tamadun Mesopotamia. Maksudnya terdapat banjir besar di sini. Dan apa yang menariknya, dalam kupasan buku ini juga menyatakan bahawasanya terdapat batu-batu bersurat yang menceritakan tentang banjir besar.
Contohnya Epic Gilgamesh. Apa lagi? Contohnya lah. Jadi banyak maksudnya cerita yang tentang banjir besar ni bukan hanya terdapat dalam kitab Injil ataupun New dengan Old Testament ataupun Quran, tetapi dalam batu bersurat lama pun ada menyatakan tentang banjir besar. Di mana di mana benda tu macam timeline nampaklah kat situ. Oh, zaman ni rupa-rupanya. Jadi kita tak akan sesat bila kita baca sejarah yang ada kat media kita. Kita tak sesatlah, kita tengok zaman ni, Nabi ni. Jadi contoh yang paling menarik saya nak ketengahkan, cuba saudara tengok tamadun Cina. Okey, tamadun Cina, manusia pada zaman itu adalah Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf. Dalam movies, dalam rencana memang hebat tamadun Cina. Itulah akhir zaman gangsa. Memang hebatlah tamadun Cina, besar. Tapi kalau kita nak compare dengan zaman Nabi Yusuf kita, Nabi Yusuf pun hebat juga. Okey, sampai dapat melaksanakan dapat menyelesaikan masalah negara, di mana dia ada 7 tahun yang sangat makmur dan 7 tahun yang sangat teruk dalam negara dia. Dia dapat menyelesaikan masalah tu. Jadi maksudnya kita tak adalah bila kita tengok cerita tamadun yang dihidangkan di media, tak adalah kita macam hilang tentang cerita Nabi-Nabi kita. Kita boleh buat perbandingan. Oh, macam ni. Sebab saya percaya setiap orang Melayu di Malaysia kan diajar tentang sejarah Nabi-Nabi kat sekolah. Jadi kita tahu benda tu. Macam sikit kita tahu tu. Jadi benda tu make sense. Maksudnya macam ada 2 dunia. Sebenarnya ada satu je dunia. Timeline dia kat sini. Dan satu lagi, tengok. Zaman awal besi, tamadun Greek, tamadun Meksiko. Dan pada zaman awal besi, adalah zaman tahun itulah 1000 sampai 1000 sebelum Masihi. Kat situ tamadun, kat situ mengatakan Greek dan Meksiko ni, kan Meksiko dengan Greek kan. Dan Nabi Daud. Dalam Al-Quran telah menyatakan bahawasanya Nabi Daud mampu melembutkan besi. Tengok kita punya timeline awal besi. Maksudnya sejarah Quran dan juga hadis Nabi kita bercanggahan dengan apa yang telah discovered by tak ada bercanggah pun. Tapi dia menambahkan lagi. Kita baca tengok sejarah, kita seronoklah macam zaman Nabi ni macam ni, zaman ni macam ni. Lagi itu zaman Meksiko. Zaman tamadun Meksiko. Kat sini. Dia ada Nabi Yunus, Nabi Musa, Ilyas. Memang sangat tinggi. Sebab bila kita cakap pasal tamadun, zaman dulu tak ada tak. Tentang zaman dulu lagi maju dalam bidang lain-lain. Dan last sekali tengok kat sini. Zaman pertengahan besi. Zaman pertengahan besi ada Nabi Zakaria, Yahya dan Isa. Kat sini adalah saya. Saudari perhatikan yang mengetengahkan dengan Persian Fire. Banyak, sometimes banyaklah ada mistik ke drama yang memang berkisah tentang dua-dua zaman ni. Okey, saya nak nyatakan kat sini, kita tahu yang tamadun tu sangat corrupted. Okey, tapi di media telah menghebatkan mereka. Sampaikan kita kenal pemerintah government macam ke hati. Ini adalah di mana golongan muda tengok cerita-cerita yang dipaparkan, hebat orang. Tapi pada masa Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa, di mana betapa Allah telah menurunkan Nabi ini untuk berdakwah kepada zaman ni. Jadi
saya nak tekankan ke sini, sayangnya tidak dapat kita kita tunjukkan dalam skrin bahawasanya untuk screen tu sebenarnya admin tu orang lain, jadinya admin tu dia tak masuk, jadinya kami tak boleh nak ni lah, dan admin pun tak boleh nak dihubungi. Itu minta maaf lah untuk malam ni. Okay, boleh teruskan. Tak apa. Okay. Okey, jadi page 37 dan 38 ni besar walaupun dia 2 page saja sebab dia telah merangkumi keseluruhan buku ni. Okey, jadi buku ni macam kita tengok telah close, dia telah menutup, kata 100% menutup, saya tak cakap macam tu, dia telah menutup knowledge gap di antara tamadun-tamadun yang dipaparkan di media dan juga tamadun-tamadun Islam. Jadi buku ni sangat berilmiah, macam dia akademik buku ilmiah, di mana ianya sangat penting kepada tenaga pengajar. Lebih-lebih lagi tenaga pengajar yang mengajar sekolah menengah, sains, sejarah, geografi, sebab kita belajar sejarah dunia pun form 4, tingkatan 4 kan, betul tak? Kita dah lain dah. Okey. Jadi kita macam nak cakap sekiranya tenaga pengajar membaca buku ni, kita boleh memberi satu pandangan yang berbeza dengan apa yang ada dalam textbook, yang di mana kita boleh mengajar generasi baru untuk berfikir. Bukannya hanya menerima information dalam textbook 100%, sebab kita tak tahu bahawasanya betul ke maklumat dalam, bukan saya nak mencabar textbook, bukan, tapi dia akan memberi satu interest bila kita mengajar benda yang baru dan mencabar minda kita. Jadi ianya sangat penting kepada semua tenaga pengajar dan juga orang yang nak tahu pandangan yang berbeza tentang tamadun. Okey, di mana buku ni dia paparkan dua-dua, Islam dan juga komersial punya tamadun. Okey, saya cakap komersial sebab yang itulah yang ada dekat TV. Dan di sini saya juga nak nyatakan bahawasanya tidak banyak buku yang macam ni di pasaran, sebab kebanyakan media yang mengutarakan cerita tentang tamadun biasanya semuanya berat sebelah kepada saudara-saudari boleh tengok macam mana, boleh tengok dokumentari dah cukup dah. Dokumentari tentang tamadun Islam biasanya kalau tak Malaysia TV Malaysia, kita ada jejak rasul. Tapi itu satu dokumentari yang memang sangat menarik, satu dokumentari. Okey, kalau dibandingkan dengan Barat, mereka telah memainkan peranan, media telah memainkannya, mereka mempunyai Discovery Channel, mereka mempunyai History Channel untuk mencanang tamadun ini. Sebab saudara-saudari perlu ingat dengan pendedahan media, dengan pendedahan media, apa jua tamadun boleh dihidangkan kepada penonton. Sama ada dihidangkan tentang benda-benda fakta dan kebenaran, ataupun boleh dihapuskan terus tamadun tu, ataupun disorok, ataupun diubah. Okey? Semuanya adalah kuasa media. Jadi sebenarnya kita terlalu fokus kepada mainstream media, tamadun kita, ilmu pengetahuan kita akan hilang lah. Jadi semuanya telah takluk kepada media dan juga researcher. Para pengkaji. Researcher kita, kita kurang researcher yang Islam, mempunyai latar belakang Islam, kita akan percaya dengan apa yang dihidangkan kita. Contohnya, macam kenapa bila kita belajar sejarah kita rasa jauh sangat. Macam ni jauh. Tapi bila kita belajar Empire, Russian Empire, kita dekat sangat. Indian Empire,
China Empire kita macam dekatnya dengan relate dengan bila kita belajar Nabi-Nabi, dia macam menjauhkan diri, diri kita dengan, jadi kita pun bila jauh tak minat lah. Itu masalah dia. Media penting. Tengok lagi muka surat 38 di mana zaman kebijakan Islam itu semasa Rasulullah dikatakan. Kat sini kita bangga dengan kita pencapaian dalam segi kenapa pada zaman ini orang berlumba untuk ilmu dan mencari ilmu. Untuk mungkin ramai yang dah tahu bahawasanya innovation kat dunia bermula pada tamadun zaman kegemilangan Islam. Okey. Kita orang Islam menjadi sekali guna, bukannya knowledge creator, bukannya yang membuat ilmu. Jadi kita gunakan ilmu tu. Di sinilah buku ini mencabar, saya rasa dia akan mencabarlah setiap pada kita supaya berfikir apa yang telah dihidangkan kepada kita. Apa yang telah kita ini, adakah sebab kita tidak mensoalkan ada knowledge kita. Okey, dalam terima. Ini kata apa kita terima? Macam mencabar. Kalau bukan macam tu, itulah kehebatan Masya Allah buku ni lah. Pasal evolusi bahasa dan asas tamadun. Dan kepada sesiapa yang mempunyai background yang bagus dalam bahasa Arab, di sini bukan sekadar belajar bahasa Arab, tapi revolusi bahasa di mana bahasa itu berubah daripada satu tamadun kepada satu tamadun yang lain. Jadi dia akan jadi added advantage untuk orang yang mempunyai ilmu tentang bahasa. Itu sangat baguslah sampaikan kat sini. Kat belakang-belakang ni saya tengok tentang penceritaan kalimah Allah. Sangat menarik. Di mana kalimah itu sebenarnya pada zaman Nabi Muhammad je perkataan alif lam lam ha. Tapi sebelum zaman Muhammad guna perkataan lain. Ilah. Aku tak pasti sangat ya. Tapi macam itu satu knowledge. Kelebihan buku. InsyaAllah. Dan dia juga ingin tambah lagi buku ini dengan ilmu. Dia bukan leisure reader. Bukan leisure reading macam sahaja nak tengok. Dia macam buku yang mentelaah. Sebab dia bukannya sekadar nak tulis untuk bercetan. Dia murat pembaca penuh dengan ilmu baru. Mungkin menulis boleh banyak cabang lagi saya hilangkanlah kepada buku ini. Maksudnya ini mungkin banyaklah cabang yang boleh diterbitkan daripada ini supaya untuk menarik golongan-golongan yang muda. Dia jadi lain sikit dan penggunaan dan juga penggunaan baru itu platform ke social media platform ke membantu untuk muda. Dan dia sekadar bahasa yang senang, tapi untuk tenaga pengajar sangat bagus sebab ini adalah buku ini penuh dengan informasi yang kita macam hidupkan kepada pelajar kita. Jadi lepas ni pelajaran sejarah, geografi sebab benda yang berkaitan dalam luar daripada teks. Saudara Lutfi ada apa-apa soalan lagi? Saya ada, cumanya sejujurnya saya agak tertarik lah dengan
dengan perbahasan dan huraian berkenaan dengan kaitan. Kalau sebelum ni, yang pertamanya kita diperkenalkan dengan Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita juga diperkenalkan dengan istilah seperti zaman batu, zaman gangsa, zaman besi. Dan kalau kita lihat juga kan, seperti apa yang medium sebut sebentar tadi, dia seolah-olah ada keterkaitan dengan para nabi. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim ada berlaku peristiwanya pembakaran. Tapi pada masa yang sama, ianya juga menandakan bahawa dia seiring dengan permulaan tamadun India waktu itu. Kita pun maklum bahawa mereka ni pun ada menyembah api. Dan kita juga maklum juga berkenaan dengan kewujudan zaman besi, iaitu pada muka surat 38 kewujudan zaman besi, zaman awal besi. Tapi pada masa yang sama, dia juga selari dengan kedatangan Nabi Daud. Seolah-olah dia menampakkan bahawa ada keterkaitan. Cumanya mungkin di peringkat sana mereka hanya menandakan bahawa zaman ini adalah zaman besi. Tapi kalau kita rujuk dari sudut pandang salah silah kenabian, mungkin zaman ini ada kaitannya dengan Nabi ini. Dan mungkin juga media menghalakan kita punya pandangan ni hanya pada satu perkara, satu tamadun, satu zaman, besi dan sebagainya. Tapi seolah kita terlupa bahawa ada zaman yang sepatutnya yang perlu ditonjolkan. Bahawa itu adalah zaman pada nabi-nabi ini. Wallahualam. Itu yang menarik lah. Yang mana sebelum ni Prof. Saleha, saya tak rasa dia bercerita tentang keterkaitan antara istilah seperti zaman besi dengan para nabi, istilah seperti kewujudan tamadun India dengan Nabi Ibrahim, bahawa sebenarnya ada keterkaitan di situ. Dan mungkin di peringkat Prof ataupun Madam, bagaimana agaknya untuk kita bagaimana agaknya dari sudut komunikasi untuk memastikan bagaimana komunikasi ini membantu dalam menggiatkan usaha perbincangan tamadun. Itu mungkin Madam boleh huraikan bagaimana apa yang Madam faham berkenaan dengan itu. Sebab sebelum ni Madam pun ada cerita tentang history. Bagaimana history ini menonjolkan satu rancangan hanya berbincang tentang sejarah yang diketuai oleh para penyelidik di sana. Dan mungkin cadangan Madam untuk rakyat di Malaysia ataupun mungkin produser TV yang sedang melihat ini, mungkin ada cadangan daripada Madam bagaimana pengaruh media ini. Okey, terima kasih. Kita kena akui zaman sekarang di mana media memang memainkan peranan penting. Dan juga kita kena akui kenapa mereka boleh ada satu channel belajar pasal sejarah dan tamadun lama. Kenapa? Nombor satu sebab senang cakap suka tengok macam dokumentari hiburan semua normal lah. Tapi kenapa macam menarik je? Kenapa kita buka channel yang history itu walaupun suka tengok kita ancient alien ke, dia kata yang suka untuk menegaskan bahawasanya manusia ni berasal dari alien. Bunyi kelakar kan? Ya Allah, macam alien ke semua ni? Tak ada nabi-nabi ni, semuanya alien. Yang seru dalam rancangan tu, saya pun suka menonton. Okay? Macam nak tahu apa yang diorang cakap, sangat sampai ada season berbelas-belas season. Ancient alien saja. Okay? Dan juga mereka kaitkan dengan tamadun. Seperti bajet hasilkan sesuatu dokumentari nampaknya sangat besar. Macam bukannya macam bila dokumentari itu bukan satu arah sahaja. Dia banyak untuk claim. Contohnya katalah, dia mengatakan apa-apa yang binaan, katalah piramid lah senang cakap. Piramid lah bukan manusia yang buat sebab ianya terlalu hebat. Alien yang buat. Okay.
define. Itulah teknologi alien. So, sampaikan banyak bukti yang ada, dia macam connect tau, support pendapat researcher tersendiri. Jadi bila kita nak buat support untuk claim kita, kita memerlukan geran yang sangat besar. Okay, sebab research diperlukan di mana research kena pergi ke site tempat tu, ataupun kena ada a team, a group of people yang buat kajian pasal benda tu sahaja. Saya nak cakap kat Malaysia ni itu sangat kurang, di mana knowledge tentang tamadun dia ada satu gap, macam teks lah untuk kat library sahaja. Okay, bila dipaparkan kepada media, benda lain. Yang kat dokumentari biasa je, tak hebat dan tidak boleh dijual, kecuali Jack Russell. Saya mengakui saya suka Jack Russell, tak boleh dijual keluar sebab sangat citation dia. Sebab tu saya harap penerbit kat luar sana, walaupun bukan dokumentari, walaupun drama ke movies ke, dia kena light dan juga dia kena interesting dan informatif. Itu susah tau. Interesting dan informatif tapi light. Jangan too heavy, sebab bila too heavy orang akan stress. Benda tu kan jadi macam, ya Allah stress ni. Macam tu. Dia kena ada hiburan, dalam pada yang masa yang sama dia kena ada entertainment. Hiburan, entertainment lah kan. Informasi, ada informasi. Kalau tengok cerita kan, sejarah tu sikit je sebenarnya. Tapi sejarah tu ada dalam cerita tu untuk memberi pengetahuan kepada betul. Betul ni kalau macam producer kita kan, cerita yang paling safe, cerita pasal cinta lah. Tak ada salah pun cinta tu, okey. Semua orang bercinta kan, Masya Allah. Background cerita tu sangat menarik sekiranya memberi ilmu tentang sejarah dan tamadun kita, supaya kita tahu siapa diri kita. Sebab tak semua orang baca buku dan ramai juga orang yang suka tengok dan anak-anak muda new media lah, tak kira lah ke YouTube ke. Jadi kita kena aim generasi baru. Kalau kita tak buat apa-apa, informasi yang daripada barat akan penuhi anak-anak muda kita. Jadi bila pemilik dia macam hilang, kita punya kecintaan terhadap rasul kita, terhadap sejarah kita akan hilang. Sedikit demi sedikit. Dia itu saya boleh katakan. Yang kita contoh sejarah yang sedikit demi sedikit hilang. Contohnya, kita tahu Melaka kan, Bandar Hilir kan. Melaka adalah Melaka. Kita pergi Melaka, kita tengok fort warna yang merah tu, kita tengok banyak. Tapi ada yang tu Portugis punya, bunuh sultan kita. Fort tu untuk bunuh rakyat-rakyat kita. Kita kena ada, walaupun orang tak cakap, dalam media dia tunjuk benda tu as cantik. Cantik. Tapi ada tentang nenek moyang kat mana? Walaupun kalau kita tunjuk media, okay, benda tu berjawab, oh yang ni yang fortnya, yang kubunya, okay, yang ni ke yang churchnya, macam tu. Kita lain. Jadi pun banyak sejarah-sejarah yang memang hampir dilupakan sebab tak kan dari media. Macam belajar. Untuk dia menjadi untuk pengetahuan
tapi kat saya tak sejarah. Not apa benda ni saya cari. Dia macam saya suka, alhamdulillah. Dia kita ialah fresh hiburan ilmiah kepada kabel TV lah, asalkan hidangkan rancangan sikit pun asalkan information baru. Macam tu. Ya, Lutfi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas pandangan daripada Madam berkenaan dengan ataupun idea daripada Madam tentang bagaimana penceritaan karya ataupun karya-karya bersifat berat yang boleh ditonjolkan dari peringkat produser TV. Dan mungkin yang terakhir daripada Madam untuk ulasan dan kupasan